Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita di dalam chapter 2. Okey, untuk EGF 4043. Okey. Properties and shelf life of packaging materials. Okey, kita akan tengok ciri-ciri dan juga mengenai shelf life. Okey, shelf life apa? Jangka hayat packaging ataupun produk kita lah. Alright, so next slide kita tengok. Okey, so selepas anda mempelajari chapter ini, okey, first kali anda akan mampu identify the protective packaging. Okey, kena pasti apa jenis-jenis packaging. Alright, so next, explain the factor controlling the shelf life. Apakah faktor yang mempengaruhi jangka hayat packaging. Alright, so next, how to calculate shelf life. How to calculate shelf life. Macam mana nak kira shelf life. Alright, okay, sorry bukan pasal packaging, tapi basically kita akan memfokuskan kepada shelf life produk. Macam mana kita nak kira shelf life produk. Sebabnya daripada bila kita kira shelf life produk tu, barulah kita boleh anggarkan berapa jangka hayat produk tersebut. Alright, okay, tapi macam mana jangka hayat produk ni boleh berkaitan dengan packaging sebenarnya? Sebab kita nak cek jangka hayat produk. Alright, selalunya kalau kita buat check shelf life, okay, check jangka hayat produk, okay, bila tarikh luput dia. Kenapa packaging memainkan peranan penting? Sebab apa? Sebabnya bila lain jenis packaging, lain tahap ketahanan produk tu akan pergi. So bila kita buat shelf life study nanti, okay, kita akan letak packaging tu siap-siap dalam produk tu siap-siap dalam packaging. Maksud bila kita buat testing, okey, nak tahu berapa jangka hayat produk ni, okey, produk itu dah di dalam balutan packaging. So macam itulah macam mana packaging dia boleh relate dengan shelf life study. Sebab apa? Sebabnya bila kita letak satu-satu produk tu tarikh luput dia, mesti dia dah dalam packaging kan. Bila dah dalam packaging tu, barulah kita letak berapa tarikh luput dia. Okay. So bila kita buat shelf life study, produk kita tu dah ada dalam packaging tersebut. So lain jenis packaging kita testing, lain dia punya jangka hayat yang kita akan dapat lah. Alright, tak apa, kejap lagi nanti kita tengok lagi macam mana nak buat shelf life testing lah. Okay. Okay, the development of protective packaging. Okay, so semua packaging kita, kalau boleh kita nak dia protect produk kat dalam. So bila nak protect satu-satu benda produk kat dalam, dia kena compatible. Maksudnya bersesuaian. Okay, ada setengah produk dia sesuai dengan sesetengah packaging material. Contohnya produk ni kalau letak dalam satu jenis material ni, dia boleh tahan lebih lama. Okay, boleh jadi. Alright. Sebab kalau tak compatible, okay, produk ini dia cuba letak dalam packaging, okay, dia letak dalam satu jenis packaging tapi dia tak boleh tahan lama. Sebab apa? Sebab dia tak compatible, dia tak bersesuaian. Okay, sebabnya lain jenis produk, lain jenis packaging material ataupun lain jenis packaging design yang kita kena lakukan. Alright. Okay. So next. Okay. So kita akan tengok yang pertama, factor controlling shelf life. Okay. So shelf life of food is controlled by 3 factor. Ada 3 factor. Okay. Pertama. Okay. Pertama adalah product characteristic. Product characteristic yang pertama. Okay. Yang kedua, environment. Environment yang kedua. Yang ketiga, properties of package. Alright. So, produk karakteristik senang cerita sifat produk itu sendiri. Sebab kita tahu ada produk yang tinggi water activity, dia cepat rosak. Ada yang rendah water activity, dia lambat rosak. Okay. Ataupun depend pada jenis produk. Kalau kita buat satu-satu produk tu, okay, depend formulation. Dalam dia ada ingredient apa. Ingredient apa. So, lain jenis produk, lain jenis formulasi dia, lain jenis ingredient yang digunakan, dia akan berbeza. So ada produk shelf life dia pendek, ada produk shelf life dia panjang. Okey. Okey, yang kedua, okey, pertama tadi produk itu sendiri. Yang kedua, environment. Okey, environment bermaksud persekitaran dia. Sewaktu kita nak distribute, nak hantar ke kedai, okey, ataupun nak simpan dalam satu tempat penyimpanan storage, okey, apa environment yang kita bekalkan untuk letak produk itu, okey. So
environment ni ada setengah environment yang sesuai, okay, dia boleh buat produk tu tahan lebih lama. Kadang-kadang produk tu dah cantik dah, dia tahan lama, tapi disebabkan environment dia letakkan untuk penyimpanan dan juga penghantaran sepanjang laluan tu menyebabkan dia cepat rosak, boleh jadi juga. Ada environment yang tak sesuai dengan produk, produk boleh cepat rosak juga. Okay. Yang ketiga, untuk tentukan jangka hayat produk juga kita kena ambil kira the properties of package, maksudnya material package, okay, design package, adakah compatible tadi, adakah compatible, adakah sesuai dengan produk kita tadi. Okay. So ini dia point untuk factor untuk kita control shelf life. Nak control shelf life macam mana cara kita nak, sama ada kita nak panjangkan jangka hayat produk tu, kita tengok produk karakteristik, kita tengok environment dia, dan kita tengok sifat packaging itu, properties of packaging yang kita gunakan untuk balut produk kita. Alright. Okay, next. Okay, first kita nak cerita pasal package properties. Okay. So, ni saya terus rumuskan. Okay. Saya terus rumuskan pasal package properties. Okay. So, ada setengah packaging. Okay. Dia mampu dia setiap packaging, okay, contohnya packaging apa? Okay, contohnya roti ni lah. Okay, roti ni ke, okay, ada tak produk lain? Okay. Okay, saya cerita ni lah. Tadi saya beli kuih. Okay, contohnya ni, produk ni. Okay, ini packaging untuk kuih saya beli pagi tadi. Okay, so nak cerita, okay, setiap packaging, okay, walaupun dia dah balut macam ni, okay, tetapi udara, okay, moisture, air, okay, ataupun apa-apa saja benda yang halus, okay, sebenarnya dia ada tendensi untuk dia tembus packaging ni. Satu-satu packaging ini tidaklah 100% selamat. Sebab apa? Walaupun dia dapat menghalang benda tu daripada masuk sekarang, okay, tapi lambat laun dia boleh masuk. Kenapa? Setiap benda packaging, setiap material packaging, dia ada rongga. Okay, dia mesti ada rongga ruang untuk ditembus. Bermaksud walaupun plastik macam ni, okay, air lama kelamaan dia still boleh tembus. Boleh tembus masuk ke dalam. Satu produk kita kadang-kadang dalam packaging, walaupun dia tahan lebih lama, okay, tapi dia masih boleh rosak. Kenapa? Sebab lama kelamaan bakteria boleh masuk, okay, udara boleh masuk. Bukanlah kalau kita balut tu 100% selama-lamanya selamat dalam tu. Tak. Okay. Dia ada kadar tembus. Okay. Bermaksud semua benda boleh ditembusi. Cuma sama ada cepat ataupun lambat saja. Okay. Kalau bagus material tersebut, kadar tembus dia agak perlahan. So, tahan lebih lama produk kita. Okay, kalau packaging material yang tidak bagus, mungkin cepat saja dia boleh tembus. Okay. Alright, contohnya kalau kita balut produk dalam packaging kertas. Okay, packaging kertas, kalau kita letak produk yang senang rosak kat dalam dia, memang confirm cepat rosak. Sebab kertas sangat senang ditembus oleh udara, okay, bakteria ke, okay. Dia punya degree of the protection tu rendah. Alright. Tapi kalau plastik mungkin lambat sikit. Okay, ataupun kontainer besi mungkin lambat lagi. Okay, untuk dia tembus. Okay, apa benda yang saya cerita dia tadi, tembus. Itulah yang kita panggil satu term yang kita panggil sebagai permeability. Permeability. Nanti kita akan belajar ni cara eja dia. P-E-R permeability. M. Zaria tulisannya tu perme. A-E-A-B permeable. Okay. Permeable. Okay. Benda yang kita cerita pasal dia boleh tembus, tak boleh tembus, permeability. Permeability. Alright. Okay. Itulah kadar tembus. Nanti kita akan belajar juga pasal permeability. Alright. So, dia ada pengiraan dia untuk kira kadar tembus ni. Okay. Ataupun kita panggil permeability rate, ataupun water vapor transmission rate. Nanti kita akan belajar tu lah. Don't worry. Okay. Dia ada pengiraan dia untuk kita kira kadar tembus tu. Nanti kita belajar. Alright. So next. Okay. So jenis-jenis packaging material, okay, yang sedia maklum, korang nampak dia sebenarnya kat sini saya highlight ada 3 tapi sebenarnya ada 4 Okay, sebabnya saya ada point saya sekalikan. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, metal. Tin besi lah, tin besi. Okay, metal. Okay, apa lagi? Jenis packaging metal. Yang kedua, paper. Yang ketiga, plastik.
Paper, kertas, plastik lah. Okey, ada lagi satu lagi, apa dia? Glass. Okey, kat point pertama tu kalau perasan ada ni, saya tulis sikit glass. Glass pun salah satu container. Okey, 4 jenis ni memang selalu digunakan dalam membuat packaging makanan. Ada metal, ada glass, ada paper, ada plastik. Okey, metal dan glass, okey, ini diklasifikasikan antara packaging yang impermeable, ataupun sukar nak tembus. Impermeable ni mungkin daripada segi bahasanya mungkin maksud tak boleh tembus, tapi sebenarnya bukan tak boleh tembus. Boleh tembus, cuma kadar penembusannya perlahan. Okey, susah nak tembus. Okey, lama kelamaan boleh tembus. Okey. Okey, metal dan glass ni antara yang paling susah nak tembus. Okey. Ditembusi oleh apa? Gas, odor. Okey, gas ni gas, bau, okey. Dan juga wap air, susah nak tembus. Alright. So ini sebab tu metal dan packaging, glass packaging ni dia bagus lah. Maksudnya dia boleh buat produk tahan lebih lama lah. Tapi cost dia agak tinggi ya. Okey, so yang kedua kita ada paper. Okey, paper ini yang kedua lah. Setengah packaging kadang kita guna paper. Paper ni dia low cost. Okey, rendah cost. Okey, tapi kelemahannya dia permeable, sangat senang tembus. Okey, dia sangat senang tembus. Udara senang tembus, gas senang tembus. Okey, water vapor senang tembus, bakteria pun boleh tembus. Okey, dan last sekali kita ada plastik. Okey, so plastik ini, okey, plastik dia lain sikit cerita dia. Okey, plastik dia ada banyak jenis plastik. Okey, lain jenis plastik, lain dia punya kekuatan untuk permeability dia. Okey, nanti kita akan belajar chapter 3 pasal plastik saja nanti. Ada. Okey. Alright. Okey, so 4 jenis yang selalu kita gunakan adalah metal, paper, plastik dan juga glass. Okey, tambah satu lagi, glass. Okey, glass pun selalu kita gunakan untuk packaging material. Okey, so ini berkaitan dengan packaging material lah. Okey, ini saya nak cerita tadi. Macam mana kira kadar tembus? Okey, kira kadar tembus kita panggil sebagai transmission rate. Transmission rate. Okey, ini kadar tembus pada packaging. Okey, contohnya ini adalah packaging material. Okey, udara nak tembus daripada sini. Okey, dia masuk ke sini. Okey, dia boleh tembus, tapi dia ada kadar penembusan dia kat sini. Okey, kita panggil sebagai transmission rate. Okey, kadar tembus. So dia ada cara kira dia. Ni formula dia. Okey, TR over QAT. Okey, TR over QAT. Q bahagi dengan AT. Apa benda-benda ni? Apa TR apa Q? Okey, tengok. TR ni transmission rate. Ni transmission rate lah TR. Okey. Q ni apa? Q adalah amount of, okey ni Q okey. Q adalah amount of ferment passing through the polymer. Okey, kadar benda yang kita kira itulah tembus. Okey, tak apa, nanti kita tengok. Okey. So A ni apa? A adalah surface area. Okey, surface area tu keluasan packaging tersebut lah. Contohnya plastik ni, okey. Kat atas ni balik dengan plastik. Okey, berapa area sini, berapa keluasan packaging tu membaluti produk itu. Okey, ni area dia. Kita kira lah berapa keluasan dia, dalam cm ke, dalam meter ke. Okey, alright. Dan yang terakhir kat sini, T ni adalah time, dalam jangka masa bila. Okey, nanti saya tegang macam mana kita nak kira juga, macam mana cara kita nak apply pengiraan ni. Okey, tak apa, nanti saya akan cerita. Okey, so next. Okey, tadi kita cerita pasal transmission rate. Okey, tapi transmission rate ni adalah satu formula yang general. Okey, bila kita kira betul-betul, kita nak check, kita nak kira penembusan apa? Kita nak kira penembusan air ke, wap air ke, kita nak penembusan gas ke, ataupun kita nak kira penembusan oksigen. Alright, so ada antara 3 jenis saya sebut ni, water, vapor, ni wap air lah, transmission rate. Ni nak kira transmission rate untuk water vapor. Ni gas transmission rate. Okey, ni kira gas. Ini oksigen transmission rate. Okey. Okey. Tapi yang kita akan belajar dalam semester ni, kita akan belajar WVTR, water vapor transmission rate yang ni. Water vapor transmission rate yang ni. Sepadan je. Okey.
So yang semesta ini kita akan belajar water vapor transmission rate yang ini. Okay, kita akan kira kadar wap air yang tembus produk kita. Okay, sebagai asas untuk kita belajar kadar penembusan ni lah. Okay, tak apa, nanti kita tengok. Alright. Ni tak ada apalah. Ni saya tak nak tunjuk lagi sebab saya menggeliru ke anda lah. Ni nanti anda habis chapter ni anda boleh tengok balik. Okay, ini adalah lain jenis gas. Okay, ini oksigen. Ni carbon dioxide. Okay, ini H2O. Okay. So ini kalau dah kira transmission rate tadi, kalau dah kira kita akan dapat value dia lah. Kita akan dapat value dia berapa. Ini jenis-jenis packaging. Kalau ke LDPE, ni jenis-jenis plastik lah nanti kita belajar nanti. Alright. Okay, tak ada apa. Okay, so next. Okay. Okay, saya nak patah balik tadi ya. Sorry ya. Kalau kita kira WVTR, okay tak apa. WVTR don't worry, nanti kita akan belajar. Saya akan ajar dalam praktikal. Praktikal nanti kita belajar. Kita ada belajar pasal WVTR dengan lebih lanjut lah. Macam mana cara nak kira saya ajar nanti. Okay, so next. Interaction of package and environment food. Okay, point seterusnya interaction of package and environment for food. Okay, so lain jenis environment, lain efek daripada packaging. Okay, contohnya okay, environment factor. Okay, ini contoh-contoh masalah pada environment. Contohnya kat environment tersebut ada kemungkinan berlakunya mechanical shock. Okay, ada getaran ke, okay, pukulan ke. Okay, so jenis packaging macam mana kita perlu kalau ada mechanical shock di sekitarnya, ada gegaran ke, ada impact ke. Okay. Okay, so kita perlukan packaging yang mempunyai strength, kekuatan. Ni apa kita perlukan. Okay, kalau contoh environment tu dia ada kandungan oksigen ataupun wap air yang tinggi, water vapor yang tinggi, so packaging kita kena improve daripada segi apa, permeability, kadar tembus. Kita kena pilih packaging yang kadar tembus dia boleh menghalang water vapor dan sebagainya. Okay. So ni light intensity, kawasan ni ada masalah daripada segi pencahayaan. Okay. Alright. So kita kena kontrol apa bahagian-bahagian ni. Kita kontrol pasal light transmission. Light transmission ni kita kira kadar tembus cahaya. So cara nak tembus kadar tembus cahaya, saya bagi tahu siap-siap, adalah dengan cara kita ubah warna packaging tersebut. Lain warna packaging itu kita letak, lainlah kadar tembus cahaya melalui packaging tersebut. Tak apa, nanti kita tengoklah dalam chapter seterusnya. Okay, so next temperature. Okay, kalau ada masalah temperature daripada environment, okay, ni nama dia porosity reflectivity. Ni tak apa, saya tak nak cerita lebih detail, tapi basically dia pasal kita tak nak bagi haba masuk dalam produk kita lah. Kita buat dia mungkin memantulkan suhu. Okay, ada setengah karakteristik material dia boleh mengekal produk kat dalam dia sejuk kan. Contoh kalau kita kita balut air, simpan air dalam termos kan, air kekal panas, air kekal sejuk, dia ada porosity reflectivity, dia boleh mengawal ketembusan haba dan sebagainya. Okay, and then kalau packaging kita ada masalah daripada segi masalah daripada segi biological agent. Biological agent ni masalah daripada ni lah, microorganism, masalah daripada binatang perosak, pest. Okay, so macam mana cara dia, kita control dia punya penetrability, kadar ketembusan jugalah. Okay, maksud kita pilih packaging yang bakteria ataupun binatang ni tak boleh nak koyakkan, tak boleh nak masuk. Alright, ini adalah kita panggil sebagai interaction antara masalah daripada environment kepada ciri-ciri packaging yang kita nak. So kalau kita tahu environment ni ada masalah ni, apa masalah dia, so packaging jenis macam mana yang kita nak guna. Ini adalah contoh panduan lah. Okay, next. Okay, method of shelf life estimation. Okay, kita akan belajar cara kira. Okay, cara kita nak kira shelf life. Cara kita nak kira shelf life. Shelf life ni apa? Jangka hayat satu produk itu. Ada beberapa cara. Okay, nanti kita tengok. Okay, so kita nak belajar cara kira jangka hayat produk lah. Jangka hayat yang kita nak kira tu. Okay, first kali kita tengok
apakah definisi, okay, definition of shelf life packaging. Okay, shelf life packaging, okay, adalah satu study, satu kajian objektif means to determine, okay, cara untuk kita menentukan how long a product can reasonably expected to keep, okay, without applicable change in quality, safety and character. Okay, adalah kita satu kajian di mana kita nak tengok berapa lama produk kita boleh tahan, boleh disimpan, okay, disimpan untuk dia kekalkan daripada segi kualiti, keselamatan dan juga sifat-sifat dia. Okay, bermaksud kita nak tengok berapa lama produk kita boleh tahan, dia masih berkualiti, dia masih cantik, okay, appearance dia masih selamat untuk dimakan, okay, dan masih mengekalkan karakteristik rasa, bau dan yang kita nak tu lah. Okay, so satu study di mana kita nak check berapa lama ketahanan produk kita dari segi kualiti, keselamatan dan juga ciri-ciri ataupun karakter dia. Okay, so sebelum kita start ni saya nak cerita, okay, bila kita buat satu kajian mengenai shelf life, okay, kita nak letak, okay, kita nak kaji satu jangka tahan produk kita. Contoh, hari ini produk saya adalah roti ni. Roti ni adalah produk saya hari ni. Okay, bila roti ini adalah satu produk saya nak tentukan, saya baru buat produk ni, saya nak tahu macam mana jangka hayat dia, berapa lama jangka hayat dia. Sebelum kita nak letak, nak check berapa jangka hayat dia, first kita kena tetapkan dulu apa kualiti yang kita nak, apa dia kualiti, keselamatan dan juga apa karakter yang kita selaku pengeluar ni kita nak letak. Contohnya, saya nak roti saya kekal macam ni, kekal warna coklat, color putih kat dalam ni. So, itu satu karakteristik yang kita letak. Okay, contohnya, dia depend on kita punya kehendak selaku pengeluar ni lah. Maksud macam mana kita tentukan kualiti produk kita. Okay, saya nak roti saya macam ni, color dia macam ni. Okay. Dan yang kedua, saya nak produk saya dia selamat dimakan. Macam mana kita nak check dia selamat? Okay, kita letak spek. Okay, contoh kita buat kajian sekarang ni, yang baru buat ni, kandungan bakteria ada banyak ni. So, saya dah letak, okay, kandungan bakteria dia tak lebih pada takat-takat macam ni. So, kita tentukan berapa jumlah bakteria nak. Contohnya kita check, okay, kita tak mau ada apa ni, apa mold, okay, kulat ke apa pada roti. Bila dah ada kulat, kita kata dia rosak. Macam tu contohnya. Okay, itu daripada segi safety. Okay, daripada segi karakter dia, okay, kita nak tengok daripada rasa dia. Okay, adakah okay, rasa dia masih macam ni. Saya nak rasa dia sama macam ni. Dia tak tawar, dia tak masam. Okay, dia dah tak ada rasa-rasa pelik. Okay, mungkin rasa dia manis ke apa, kita letak sendiri. Okay, so sebelum kita buat shelf life, kita kena letak takat kualiti yang kita katakan benda ni berkualiti, produk ni masih berkualiti. Apakah ciri-ciri yang kita nak bila kita kata produk ni berkualiti? Sebab apa? Sebab apa kita kena tahu tu dulu. Okay, sebab kita nak tahu, okay, karakteristik ataupun kualiti macam mana kita nak start kata benda ni dah rosak. Adakah bila benda ni berkulat, adakah bila benda ni bakteria ada kandungan dia capai takat yang kita letak. Okay, contohnya tak lebih daripada 700,000 koloni bakteria kita letak contoh-contoh. Okay, ataupun saya nak letak kualiti dia adalah apabila rasa dia start rasa masam, okay, dah tak sedap ke, okay, ataupun dah naik kulat. Okay, kita kena tahu kualiti level macam mana kita kata produk ni dah hilang kualiti dia. Sebab apa? Sebab bila kita dah tahu takat mana produk kita hilang kualiti, baru kita tahu, okay, takat itulah shelf life dia. Okay, kalau contoh kita tak buat, kita tak tentukan produk kita ni kualiti dia macam mana, kualiti dia, so sampai bila shelf life ni takkan habis. Sebab produk kita anggap sentiasa berkualiti. Sebab kita tak letakkan satu takat akhir, kita tak letakkan satu aras, penanda aras yang katakan, okay, bila produk ni dah jenis macam ni, produk ni tak boleh dimakan, produk ini dah tak berkualiti. Kita kena tentukan bila end of shelf life tu, bilakah dia punya tarikh luput, bilakah keadaan yang kita katakan dia dah capai tarikh luput. Saat tu kita kena definisikan sendiri. Okay, harap boleh faham. Harap boleh faham. Okay, kita kena tahu bila produk kita itu keadaan macam mana kita katakan dia tarikh luput, supaya nanti bila dah capai takat tu kita tahu itu adalah
takat akhir untuk jangka hayat dia. End of shelf life. Alright. Itu first kali saya nak cerita pasal shelf life, kita kena tahu benda tu lah. So ini yang saya cerita tadi lah, yang slide kedua ni kita cerita tadi. Okay, kita kena tetapkan end of shelf life parameter. Okay, ciri-ciri yang kita katakan sebagai dia dah tamat tempoh. Okay, supaya kita tahu bila kita nak stop study ni. Okay, alright. So next, ini yang saya cerita tadi lah. Okay, shelf life evaluation. Okay, so okay, bila kita nak check shelf life, okay, apa benda yang kita nak check sebenarnya? Okay, kita nak check apa benda yang selalu manufacturer check untuk tentukan produk dia ni masih bagus atau tak bagus. First kali adalah microbial examination. Maksud kita check berapa jumlah bakteria yang ada pada produk kita. Okay, ini adalah kita nak tentukan. Okay, next apa lagi? Chemical analysis. Okay, vitamin degradation. Okay, ini contoh kalau produk kita yang di mana kita katakan ada khasiat-khasiat tertentu. Contohnya kat sini kita kata produk kita tinggi vitamin. Okay, so kalau kita kata produk kita tinggi vitamin, okay, berapa kadar tinggi yang kita ukur tu? Okay, so kita kata okay, bila daripada semasa ke masa kita check, okay, vitamin dia tiba-tiba makin lama akan makin kurang. Okay, memang akan kurang. Alright, so bila capai, okay, berapa level vitamin kita tu dah kurang, baru kita kata vitamin tu produk ni dah tak berkhasiat balik macam mula-mula dia keluar dulu. Okey, tu end of shelf life tu produk yang kita kata tinggi vitamin lah. Okey, contoh okey. So next, apa lagi benda? Ini contoh lah, ini chemical analysis yang kedua okey, yang tinggi vitamin tu So bukan ni contoh vitamin. Mungkin kita kata produk kita tinggi kalsium. Okey, so takat bila kata kalsium tu akan berkurangan, okey, produk kita dah tak boleh membekalkan kalsium. So dia tu end shelf life untuk produk kita lah. Itu kalau chemical analysis lah. Alright, yang kedua, physical testing. Okey, ini ciri-ciri luaran dia lah. Okey, daripada segi warna, okey, kepekatan kalau produk cecair kan, okey, mungkin produk kita kata okey, color dia merah terang, okey, ataupun kalau kuih kan, kuih saya tadi color atas ni okey, putih merelik macam ni, dia physical testing kita kata kita nampak color dia kekal macam ni, dia masih lagi elok. Okey, tiba-tiba yang putih-putih ni dah jadi coklat ke apa ke, okey, dia dah tak berkualiti. Contoh macam tu. Itu physical testing. Kita tengok secara fizikal dia. Okey, yang seterusnya kita tengok sensory evaluation. Okey, yang lain tak bukan, benda yang kita check adalah rasa. Okey, nak tahu produk ni masih berkualiti atau tak, kita makan. Kita rasa, okey, adakah dia masih lagi sedap macam seperti mana kita mula-mula buat dulu. Kalau dulu kita buat rasa dia manis, tiba sekarang dah tawar. Okey, so dah tak berkualiti. Macam tu. Itu testing kita buat. Kita pilih untuk kita buat, okey. So ini adalah yang selalu kita buat. Microbial testing, chemical analysis, physical testing dan sensory evaluation. Okey. Ini adalah testing yang kita gunakan untuk kita check kualiti. Okay. Alright. Tak apa, nanti kita tengok macam mana kita nak apply semua benda ni. Okay. So semua benda ni saya klasifikasikan sebagai saya panggil sebagai testing. Saya guna istilah testing. Okay. Uji kaji, testing. Okay. So nanti akan datang kalau saya cakap testing, okay, saya merujuk kepada 4 benda ni: microbial, chemical analysis, physical testing dan sensory. Okay, saya akan gunakan term testing. Bila saya cakap testing, adalah 4 benda ni. Okay, boleh? Untuk tajuk ni lah, untuk tajuk ni saya sebut testing. Okay, saya bermaksudkan 4 benda ni. Okay, nanti kita tengok. Saya akan gunakan istilah testing tu nanti. Okay, so next. Okay, so kita nak cerita pasal apakah benda yang mempengaruhi shelf life produk. Apa benda yang mempengaruhi jangka hayat sesuatu produk. Okay, yang pertama, okay, initial quality of food. Okay, ciri-ciri kualiti asal produk itu. So lain produk, ada produk yang jangka hayat dia memang pendek, ada produk cepat rosak, ada produk lambat rosak. Okay, initial quality of that product. Kualiti mula-mula untuk produk tu. Okey, yang kedua, apa lagi faktor yang mempengaruhi shelf life? Okey, inherent nature of product. Okey, sifat semula jadi produk. Ada setengah produk ada chemical reaction yang natural berlaku pada dia. Contoh kalau susu banyak bakteria punya reaction, dia cepat masam.
Okey. Kalau daging dia boleh rosak sebabnya ada bakteria salmonella boleh membiak. Contoh daging ayam. Okey. Pun jadi masam, lepas tu jadi keracunan makanan dan sebagainya kita makan. So itu ada nature sifat-sifat semula jadi yang ada pada produk makanan tersebut lah. Okey. So next yang boleh merosakkan dia. Contoh kalau apple, apa lagi? Apple dia jadi color coklat. Itu kan. Alright. So processing method. Okey. Cara kita proses produk pun akan mempengaruhi shelf life produk. Ada setengah proses kadang-kadang dia boleh memanjangkan jangka hayat produk. Ada setengah proses kadang dia boleh merosakkan produk dengan lebih cepat. Okey, cara proses. Okey, yang keempat, barrier properties of the packaging. Okey, kadar tembus tadi, permeability of the packaging material tadi. Okey, jenis packaging yang kita gunakan tu kadar tembus dia tadi, permeability dia tadi yang kita cerita tadi ya. Okey. Dan yang terakhir, transportation storage condition. Cara tempat penyimpanan dia. Okey, ataupun keadaan sewaktu kita transfer hantar dalam lori ke, dalam kapal terbang ke, ikut pada transportation ataupun tempat penyimpanan produk kita tu lah. Mungkin ada setengah tempat temperature dia tinggi, ada setengah tempat relative humidity dia tinggi. Relative humidity bermaksud kelembapan dia tinggi. Alright. So ini adalah faktor yang mempengaruhi shelf life of product. Alright, boleh ya? Okay, so next. Okay, ni nak cerita pasal food deterioration. Okay, macam mana makanan boleh rosak? Okay, makanan dia terbahagi kepada dua. Okay, yang pertama adalah shelf stable food. Yang kedua adalah perishable food. Okay, shelf stable food adalah produk yang memang secara semula jadi dia tahan lebih lama. Ada setengah produk perishable food, makanan yang semula jadi cepat rosak. Senang rosak kita panggil sebagai perishable food, payah rosak adalah shelf stable food. Okay, kita tengok dulu yang perishable Perishable, contoh perishable food, okay, dia boleh rosak disebabkan 3 faktor. Physical factor, microbial factor dan juga chemical factor. Okay, physical factor mungkin dia boleh rosak melalui kalau terjatuh, okay, calak, okay, mungkin ada moisture masuk, okay, itu secara fizikal lah. Okay, kalau yang kedua, perishable food juga boleh rosak melalui microbial activity. Microbial activity ni contohnya apa? Spoilage. Okay, patogenik, maksud bakteria membiak lah. Boleh rosak bila bakteria membiak. Contohnya daging tadi cepat membiak. Okay, bakteria senang merosakkan produk tu, susu. Okay, dan seterusnya chemical, enzyme activity. Okay, vitamin degradation, oxidation. Contohnya enzyme activity adalah buat apple tadi kita sebut, dia jadi coklat. Itu adalah disebabkan activity enzyme. So dia boleh rosak disebabkan enzyme activity yang ada dalam produk tu sendiri. Okay, ada juga setengahnya produk semula jadi dia boleh rosak sebab oxidation. Antara produk yang senang rosak oleh oxidation adalah produk berasaskan minyak. Contohnya produk yang tinggi minyak, dia senang teroksida. Okey, satu minyak masak kalau lama-lama kita simpan ataupun banyak kali kita guna, dia boleh jadi tengik. Jadi bau busuk. Okey, minyak yang produk-produk minyak yang rosak ni, yang teroksida ni sangat bahaya untuk dimakan lah. Boleh bawa macam-macam penyakit yang tak sihat untuk badan lah, tak bagus. So jagalah makanan yang berasaskan minyak ni Okey, kalau boleh kurangkan. Okey, seterusnya habis perishable food, kita tengok shelf life stable food. Okey, dia boleh rosak disebabkan dua faktor. Faktor yang pertama physical factor, yang kedua chemical factor. Okey, ni sama juga shelf life stable, dia boleh rosak bila ada moisture migration, boleh masuk moisture dalam produk tu. Okey, ataupun terjatuh, packaging dia terjatuh pun boleh rosak juga. Okey, sama macam perishable food, physical dia. Okey, chemical, okey, vitamin degradation, oxidation sama juga. Okey, so kalau shelf stable food, dia kenapa dia tahan lebih lama sikit? Sebabnya dia tak ada faktor ni. Dia tak ada faktor microbial ni. Okey, bila tak ada faktor microbial ni, dia lambatlah sikit rosak. Okey, ya, ada macam perishable food ni dia cepat rosak. Faktornya kalau kita perasan kat sini sebab dia ada microbial factor. Bakteria boleh rosakkan dia. Okey, shelf stable food ni masalah dia adalah
dia bukan masalah. Kelebihan dia adalah dia tak boleh rosak disebabkan microbial activity. Okey, apa contoh perishable food? Apa contoh shelf life stable food? Okey, perishable food contohnya tadilah makanan-makanan basah, daging, okey, yang tinggi water activity tadi. Bakteria boleh membiak. Okey, shelf stable food contohnya produk-produk yang dalam bentuk powder. Okey, itu produk-produk yang kurang water activity, so bakteria dia payah nak membiak. Okey. So contohnya powder, okey, susu tepung, okey, susu tepung yang susu air, mana lagi cepat rosak? Susu yang dalam bentuk air dah. Susu tepung lambat sikit rosak. Okey, okey, produk-produk dalam bentuk powder, produk-produk yang kering sikit lah. Okey, dia tahan lebih lama. Sebab apa? Bakteria tak boleh nak hidup. Okey, ada lagi contoh benda yang kita katakan shelf stable food apa lagi? Jeruk. Kenapa? Sebab jeruk dia dalam pH yang rendah, bakteria tak boleh membiak. So dia shelf stable food. Apa lagi? Produk-produk yang shelf stable food yang bakteria tak boleh nak makan, apa benda lagi? Fikirlah sendiri. Okay? So senang cerita, yang bezakan perishable food dengan non-perishable food, perishable food bakteria senang membiakkan dia. Shelf life stable food, bakteria susah nak membiakkan dia. Alright? Okay. So ini contoh-contoh macam mana produk makanan boleh rosak lah. Okay, seterusnya. Okay, kita nak cerita sikit pasal microbial activity. Okay, microbial activity. So microbial activity ni adalah aktiviti yang disebabkan bakteria lah. Tak kisahlah bakteria ke, fungi ke, mold ke, kulat ke, alright. So ada dua jenis bakteria sebenarnya. Okay, satu kita panggil sebagai spoilage microorganism, yang kedua kita panggil sebagai pathogenic microorganism. Okay. So spoilage microorganism ni dia adalah bakteria-bakteria ataupun mikroorganisma yang menyebabkan cuma masalah kerosakan makanan sahaja. Itu adalah bakteria yang merosakkan makanan. Okay, jenis yang kedua, ni food spoilage, boleh menyebabkan warna makanan pudar, rasa dia tak sedap, bau dia hilang, okay, tekstur dia dah tak cantik, okay, mungkin ada formation of gas. Kadang-kadang kita simpan kicap lama-lama ada gas. Okay, itu sebab ada microbial spoilage lah. Okay. Alright, lagi apa lagi? Pathogenic microorganism. Okay, pathogenic microorganism ini dia adalah microorganism, bakteria, okay, virus ke, mold ke, okay, yang menyebabkan foodborne illness, yang menyebabkan kita sakit perut. Bakteria yang menyebabkan orang boleh sakit, orang boleh terjejas kesihatan. Bila orang terjejas kesihatan, okey, itu adalah disebabkan pathogenic microorganism. So macam mana dia merosakkan kesihatan, macam mana dia menyebabkan kita rasa sakit? Okey, ada dua sebab, ada dua cara. Ada yang pertama adalah infection, yang kedua adalah intoxication. Okey. Okey, apa beza infection dengan intoxication ni? Okey. Infection ni dia adalah melalui jangkitan. Okey, jangkitan maksudnya dia masuk dalam badan kita dan kita rasa sakit. Intoxication adalah dengan cara dia, bukan dia yang buat kita sakit, tapi toksin dia. Okey, maksudnya bakteria tu dia hinggap pada makanan, dia keluarkan toksin, kita makan makanan yang ada toksin daripada bakteria tu, kita sakit. Itu intoxication. Kalau infection, kita makan sekali dengan bakteria-bakteria tu, badan kita sakit. Kalau intoxication, kita makan toksin yang dihasilkan oleh bakteria tersebut, kita sakit. Okay. So ini berkaitan dengan microbial activity. Alright. Okay, so next. Okay. Apa benda yang mempengaruhi tumbesaran bakteria ni? Macam manakah bakteria boleh membiak? Okey, ini faktor-faktor yang menyebabkan bakteria boleh membiak. Yang pertama, nutrient dan chemical properties. Makanan yang banyak nutrient dan banyak chemical properties ni, dia membekalkan makanan pada bakteria. So, bila banyak makanan dia, bakteria pun dengan enaknya makan dan boleh menetap dan membiak, beranak pinak dekat situ. Okey, sebab dia banyak sumber makanan dia. Okey, yang kedua, macam mana bakteria boleh membiak? Okey, bila ada water. Okey, bila air ada, bakteria boleh membiak. Bila kandungan air tinggi dalam satu makanan tu, bakteria boleh membiak. Okey. Okey, yang ketiga, macam mana lagi bakteria boleh membiak? Okey. Temperature. Okey, ada suhu tertentu bakteria boleh membiak. Maksudnya
ada suhu-suhu tertentu bakteria akan laju membiak. Ada suhu-suhu tertentu bakteria lambat membiak. Okay. So next, acidity. Okay, pH lah senang cerita, acidity ataupun pH. Okay. So acidity ni maksudnya kalau pH dia rendah, okay, mungkin bakteria tak boleh membiak. Ada pH yang tertentu, okay, acidity yang tertentu dia boleh dia boleh membiak. Ada acidity tertentu dia tak boleh membiak. Ada pH tertentu kita guna term sebenarnya lagi tepat kalau kita guna term pH sebenarnya, bukan acidity ya. Sebabnya kadang-kadang kalau bentuk pH kita boleh cakap okey dia alkali ke, dia asid ke, dia neutral ke. Okey, ada pH tertentu bakteria ni boleh membiak. Ada pH tertentu bakteria ni tak boleh membiak. Okey, so next, oksigen. Oksigen, okey, kandungan oksigen, okey. Ada bakteria bila ada oksigen dia senang membiak. Okey. Kadang-kadang ada setengah bakteria tak ada oksigen pun dia boleh membiak. Itu kita panggil aerobik dan anaerobik bakteria. Okey. Okey, tak apa, itu cerita lebih kepada subjek food microbiology yang korang belajar tu lah. Okey, tak apa, yang ni saya on the surface je, pada general je. Dan yang terakhir adalah chemical. Okey, mungkin ada chemical reaction yang menyebabkan bakteria itu boleh senang membiak. Mungkin chemical reaction dalam makanan ke, okey. So kalau soalan tanya apakah factor of influencing microbial growth, okey, inilah jawapan dia. Nutrient, water, temperature, acidity ataupun pH, okey, oxygen and chemical. Alright. So next. Okay, seterusnya kita nak cerita pasal water activity. Water activity, okay. So dulu dalam food chemistry kita ada cerita sikit pasal water activity. Dalam setiap makanan ada water activity dia. Okay, kandungan air akan mempengaruhi level of water activity. Okay. Water ni saya simpulkan dulu. Water activity dia punya value paling rendah adalah 0. Paling tinggi adalah 1.0. Ni nilai water activity. Memang bacaan dia adalah 0 hingga 1. Okey, paling tinggi makanan yang tinggi ada water activity dia akan hampir kepada nilai 1. Makanan yang rendah water activity dia akan dekat dengan nilai yang 0. Okey. So, bakteria dia senang membiak pada water activity yang tinggi, yang hampir kepada 1. So makanan-makanan basah yang kita nampak tu dia water activity dia tinggi, dia lebih kepada 1. Makanan-makanan macam serbuk-serbuk powder tu dia lebih kepada 0. Sebab tu dia bakteria tak boleh nak membiak. Okay, alright. So kat sini pun dia bagi tahu bakteria senang membiak antara 0.91 hingga 0.99, hampir kepada 1 kan ni. Okay, so ini bakteria senang membiak. Okay. So selain daripada bakteria, okay, water activity juga dia mempengaruhi aktiviti-aktiviti lain seperti non-enzymatic reaction. Okay, ada setengah reaction dia boleh berlaku apabila water activity tertentu ada. Sebabnya kita tahu air ni sebagai satu universal solvent ataupun sebagai satu medium untuk chemical reaction boleh berlaku. Kalau ada air, ada water activity, okay, so banyak reaction boleh berlaku, antaranya non-enzymatic reaction lah ataupun enzymatic reaction pun boleh berlaku. Banyak reaction boleh berlaku bila kandungan air tinggi. Bila kandungan air rendah, banyak reaction dapat dihentikan. Alright. So kalau contoh kita rendahkan water activity, kita dapat merendahkan kadar reaction juga. Okay. So sebab tu kalau kita nak buat shelf life makanan tu tinggi, selalunya kita akan letak kandungan water activity dia tu rendah. Kenapa? Sebab kita tahu kalau kita rendahkan water activity, banyak reaction tak ada berlaku. Okay, bakteria tak boleh membiak, enzymatic ataupun non-enzymatic reaction dalam makanan tak boleh berlaku, reaction tak ada berlaku. So bila reaction tak ada berlaku, bakteria tak boleh membiak. Okay, so produk tahan lebih lama. So sebab tu penting control water activity dalam makanan. Kita boleh control water activity tu. Okay, so next. Okay. Okay, ni cara-cara untuk kita menghalang microbial spoilage. Okay, cara-cara untuk kita menghalang microbial spoilage. Okay, macam mana kita nak halang bakteria daripada membiak? Okay, ingat tak tadi faktor-faktor yang mempengaruhi
bakteria, sama juga benda kita apply sebenarnya. Daripada faktor tu kita boleh halang bakteria tumbuh. Daripada faktor kita belajar tadi ya, ada nutrien lah, okey, ada apa lagi? Nutrien, temperature lah, pH lah, semua benda tu dia akan mempengaruhi microbial spoilage punya aktiviti. Kita boleh halang microbial activity ni, okay, ataupun growth of microbial ni dengan kita tahu faktor-faktor yang tadi tu. Okay, tengok apa benda kita boleh apply guna faktor-faktor tadi. Contohnya kita kawal suhu. Okay, kita rendahkan suhu, bakteria tak boleh membiak. Okay, lagi apa lagi? Kita control water activity. Betul, kita control water activity pun kita boleh mengurangkan microbial spoilage. Okay, merendahkan pH, okay, jadikan dia asid. Okay, bakteria tak boleh membiak dalam keadaan asid. Alright, kita ubah lagi atmospheric condition, maksudnya kita kontrol dia punya oksigen daripada environment. Okay, environment itu kita rendahkan dia punya kandungan oksigen ke. Okay, kita boleh mengurangkan aktiviti microbial. Okay, lagi apa lagi alternatif kita boleh buat? Add preservative. Add preservative ni apa? Okay, kita tambah bahan-bahan pengawet lah. Kita panggil sebagai pengawet. Okay, bahan-bahan yang boleh menghalang pertumbuhan bakteria. Contohnya sodium benzoate, sorbic acid, propionic acid, sulfur dioxide, sulfide, nitrate dan nitrates. Okay, ini contoh-contoh bahan pengawet ataupun preservatif yang dibenarkan, okay, yang boleh letak dalam makanan, okay, untuk menghalang pertumbuhan bakteria. Okey, ini cara ada. Cara pertama kita control condition untuk microbial growth berdasarkan faktor yang kita belajar tadi, kita control. So kita boleh halang bakteria daripada membiak. Okey, ada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita bunuh bakteria. Okey, kalau yang ni tadi kita mungkin kita bantutkan pertumbuhan dia. Okey, yang ni kita bunuh terus bakteria. Macam mana cara nak bunuh bakteria? Okey, lain tak bukan dengan menggunakan heat treatment. Heat treatment. Okey, heat treatment ni apa? Heat treatment ini adalah kita kenakan suhu yang tinggi, bakteria mati. Okay. Kita bunuh bakteria dengan suhu yang tinggi. Alright. Okay. Gentle processing teknik ni, okay, tak apa, ini abaikan. Okay, saya rasa tak perlu masukkan. Okay, kita fokus kepada heat treatment saja. Okay. Alright. Okay, ini cara untuk kita halang bakteria punya spoilage. Okay, so sekarang kita nak belajar cara buat shelf life study. Okay. Okay, yang pertama, asas nak buat shelf life study tadi, kita kena tahu bila end of shelf life. Okay, bila start kita nak kata shelf life dia dah habis. Okay, kita kena tahu kualiti macam mana yang kita nak, kualiti macam mana yang kita nak katakan dia dah tak elok. Okay, tu first. Okay, so kita tengok apa dia shelf life testing. Okay, shelf life testing ni, okay, kat sini dia bagi tahu. Alright. Holding of food product under set of appropriate test condition and monitoring the state of product over time period. Okay, daripada satu ayat ni pun dah complete satu shelf life study. Macam mana? Okay, apa maksud ayat ni? Okay, ayat ini dia bagi tahu kita simpan produk. Okay, produk itu kita simpan. Okay, dan contohnya kita simpan dan kita daripada semasa ke semasa kita ambil produk kita simpan dan kita buat testing. Okay, contohnya kita nak simpan, kita kena simpan banyak. Alright, contoh saya prepare 100 sampel. Saya buat 100 sampel produk saya. Okay. Mungkin setiap 5 hari contohnya saya letak, dia terpulang pada kita yang letak varian. Contoh saya letak setiap 5 hari. Setiap 5 hari. Okay. Ini contohnya saya nak buat shelf life ni selama setahun lah, contohnya setahun. Okay, 1 year. Contohnya saya nak simpan 1 year. Contohnya 1 year. Okay. Saya target 1 year lah. So saya simpan lah banyak sampel saya kat sini. So setiap 5 hari, contohnya saya nak ambil setiap 5 hari. Okay. Setiap 5 hari saya akan keluarkan satu sampel saya. So bila saya keluarkan satu, dalam ni tinggal berapa? Tinggal lagi 99. Betul tak? Okay. Saya keluarkan satu sampel saya. Okay, dan saya buat testing. Apa dia testing? Term yang saya bagi tahu tadi. Saya buat testing. Saya buat uji kaji mikro. Saya buat uji kaji apa lagi? Quality, okay, karakteristik dia, sensory, okay. Saya buat uji kaji tu, okay. So setiap 5 hari saya keluar, saya buat testing. Okay, 5 hari lepas tu saya keluarkan satu lagi sampel. Daripada 99 jadi 98. Okay, dalam ni. So saya keluarkan lagi satu sampel, saya buat lagi testing. So setiap 5 hari saya keluarkan satu sampel, saya buat testing, saya buat testing. Setiap 5 hari saya keluarkan satu sampel, saya buat testing. 5 hari lepas tu saya keluarkan lagi sampel, saya buat testing.
5 hari lepas tu saya keluarkan lagi sampel, saya buat testing. Okay. So setiap testing tu data yang kita dapat tu kita record. Okay. Sampai bila kita nak buat testing ni, sampailah kita jumpa end of shelf life. Bila kita check quality tu, bila kita buat testing tu, quality tu dah tak seperti quality yang kita nak. So sebab tu kita kena tahu bila end of shelf life, supaya kita boleh tahu sampai bila kita nak buat benda ni. Ini adalah method yang paling asas untuk buat shelf life study, okay, dan yang paling tepat. Paling tepat. Okay. Tapi kelemahan teknik ini adalah dia makan masa. Tapi walaupun makan masa, okay, dia time consuming, tapi ini adalah method yang paling accurate. Yang paling tepat method ni. Okay, digalakkan guna method ni. Okay. Maksudnya setiap kali kita buat produk baru, kita buat shelf life testing. Okay, shelf life study. Okay. Simpan dalam beberapa jenis, dalam satu bilangan sampel. Okay, daripada masa ke semasa kita keluarkan, kita buat testing. Okay. Di semasa kita keluarkan buat testing. Okay. Ingat term testing tadi saya cerita apa? Testing, apa benda yang include dalam testing saya nak gunakan tu. Okay. Kita check apa? Moisture. Okay. Kita check apa lagi? Microbial activity. Okay. Kita check water activity. Okay. Kita check dia punya sensory, rasa dia. Okay. So itu yang terkandung dalam testing. Bila kita buat benda ni, kita akan dapat jangka hayat produk. Okay. So bila kita dah dapat jangka hayat produk ni, barulah kita boleh letak packaging produk kita tu bila tarikh luput produk tersebut. Ini adalah traditional method untuk kita buat shelf life study. Alright. Okay. Boleh? Okay. Simple je. Macam tu je shelf life study sebenarnya. Okay. Okay. Tetapi okay, ada syarat nak buat benda ni. Syarat dia, kita kena, tempat penyimpanan kita ni bukan tempat simpanan biasa-biasa. Tempat simpanan ni kita kena guna apa? Kita kena guna humidity chamber. Kat college kita ada ni, humidity chamber. Lupa nak cerita tadi humidity chamber. Okay, humidity chamber ni dia ada satu mesin. Okay. Okay. Di mana kita boleh tinggalkan produk kita dalam ni berapa banyak kita nak, ikut keluasan mesin tu lah. Kat college kita ada banyak humidity chamber ni. So humidity chamber ni kita letak produk kita kat dalam ni. So dia akan kontrol. Dia akan kontrol apa? Dia akan kontrol, kita boleh set control temperature. Kita boleh set temperature dia. Kita boleh set dia punya humidity dia, kelembapan dia. Okay. Kita boleh set suhu dia tadi. Okay. So apa kelebihan kita kontrol benda-benda ni? Sebab apa? Sebabnya bila kita simpan produk untuk shelf life study, kita nak pastikan environment tempat storage kita simpan tu dia maintain sepanjang tahun tu, sepanjang perjalanan shelf life tu dalam keadaan yang sama. Sebab kita tak nak ada rosak disebabkan faktor lain. So kita simpan pada suhu dan kelembapan yang kita setkan. Okay. So simpan je dalam suhu tu. Bagi alat ni, humidity chamber ni, dia mampu maintainkan environment sekeliling tu. Sebabnya disimpan dalam satu humidity chamber. Dalam tu kontrol temperature, dalam tu kontrol kelembapan. So keadaan produk akan sekata. Semua sekata dalam tu. Tak ada yang rosak disebabkan benda lain. So kalau kita dapat buat shelf life testing lah tu, dapat rosak tu memang valid. So apa, rosak tu disebabkan memang dia dah sampai shelf life dia. Dah sampai dia punya takat akhir hidup produk tu. Okay. Sebabnya kita simpan dalam suhu yang sama, humidity yang sama. So dia adil, dia sekata. Suhu dia penyimpanan tu semua produk sama sekata. Semua simpan dalam humidity chamber. Alright, boleh. So ini cara buat shelf life study yang tradisional. Okay. So ini korang baca lah. Ini kenapa kita buat shelf life study yang kita simpan tu. Okay. Kat sini dia ada cakap kita nak check apa, kenapa kita buat shelf life study lah. Sebabnya kita nak check stability food. Kita nak tengok ada perubahan pada apa ni, ingredient produk tu. Okay. Kita tengok ada tak perubahan disebabkan proses untuk kita buat produk tu, okay, menyebabkan produk tu tahan lebih lama dan sebagainya. Ada tak perubahan daripada jenis packaging material yang kita gunakan.
Ada tak perubahan kalau kita letak gas-gas berbeza kat dalam packaging tu? Okey, ada tak perubahan daripada gangguan-gangguan benda lain, abuse maksudnya ada contamination ke apa ke? Ada tak gangguan daripada compatibility, compatibility antara produk dan packaging, ada tak disebabkan reaction antara produk dan packaging tu menyebabkan dia tak tahan, alright? Okay. So kat sini cara-cara kita buat shelf life testing tadi lah. Ni pun korang baca lah. Information required for shelf life determination. Apa benda maklumat yang kita perlukan untuk kita buat shelf life ni. Kita kena tahu basically apa dia punya. Ni sama macam tadi lah sebenarnya. Macam mana dia rosak. Mechanism of degradation ni macam mana cara dia rosak. Agent responsible, apa benda yang punca dia rosak. Adakah bakteria punca dia rosak, adakah chemical reaction punca dia rosak. Yang ketiga, quality of the product. Macam mana sifat semula jadi produk tu. Quality yang mula-mula, yang maksudnya kita buat produk, quality asal dia macam mana. Quality akhir dia kita nak check macam mana. Alright, so yang ketiga, desirable size, shape of package, marketing product. So bila kita buat shelf life study, kita gunakan size dan actual design yang kita nak guna untuk kita jual. Maksudnya kalau kita buat produk tu, kita jual dalam packaging macam ni. Kita jual dalam packaging macam ni. So kita buat shelf life study pun kita simpan dalam packaging yang sama. So apa, kita nak tiru keadaan di mana kita dah hantar kepada consumer. So kita buat shelf life study tu, dia rosak disebabkan dalam packaging ni dalam satu tempoh masa yang sama. So kita boleh assume guna packaging yang sama, tempoh yang sama juga dia akan rosak bila sampai ke consumer. Sebab tu kita boleh letak tarikh lukut dia. Packaging yang kita gunakan untuk testing kena sama dengan actual packaging yang kita gunakan untuk kita pasarkan nanti. Alright, lagi minimum acceptability quality. Maksudnya macam mana kualiti yang kita kata masih boleh diterima. Macam mana kita kata mungkin dia dah kurang sikit kualiti pada kualiti asal, tapi dia belum capai end of shelf life, masih boleh diterima. So kita kena tahu benda tu. So next, climatic variation encounter. Kita kena check ada tak perubahan daripada segi cuaca ataupun environment factor sepanjang penghantaran produk daripada kilang ke consumer. Barrier properties of the packaging, kita boleh tahu juga packaging apa kita guna, macam mana level of permeability dia, adakah senang tembus, payah nak tembus. Dan juga kita kena tahu juga maklumat mengenai jenis-jenis packaging material yang kita gunakan ni, adakah disesuai dengan produk kita ke tak. Alright. Ni basically sama dengan apa kita dah bincang pada slide-slide sebelum ni tadi lah. Macam saya cerita tadi, kita ada teknik tradisional lah tadi, storage. Sebenarnya ada dua cara tambahan. Macam mana dua cara kita nak check shelf life study. Yang saya cerita tadi asas shelf life study. Pertama adalah direct method. Yang kedua adalah indirect method. Yang saya cerita tadi, yang asas tadi, yang kita guna tadi, itu adalah direct method. Yang kita simpan, kita ambil daripada masa ke semasa kita buat testing. Itu kita panggil sebagai direct method. Ataupun nama dia shelf life testing by storage study. Kita buat storage study, kita buat testing. So yang kita bincangkan tadi, ini adalah point nombor 1, direct method. Ada cara kedua kita panggil indirect method. Indirect method. Indirect method ni ataupun kita panggil sebagai accelerated shelf life study. Accelerated shelf life study. Jangka hayat kita buat uji kaji secara cepat. Yang direct method ni lambat. Indirect method ni dia cepat. Kenapa dia cepat? So apa? Sebabnya dia cepat sebab apa? Sebabnya kita boleh gunakan mathematical formula, boleh guna formula matematik, dan juga boleh guna kemudahan seperti application daripada komputer. Boleh guna Microsoft Excel dan sebagainya yang bantu kita pengiraan kita boleh buat. So direct method adalah storage study yang kita terang tadi. Indirect method adalah accelerated shelf life study. Accelerated shelf life study ni adalah cara yang cepat. Cara cepat untuk kita kira shelf life. Alright.
Ada dua cara. Tapi macam mana cara accelerated shelf life study ni? Agak-agak. Okay. Accelerated shelf life study tak apa, kejap lagi kita cerita. Okay, so storage study ni adalah benda yang sama saya cerita tadi. Kita simpan dan daripada masa ke semasa kita check testing dia. Ini adalah benda yang sama cuma dalam bentuk ayat yang agak kompleks sikit lah. Saya terang dalam keadaan mudah tadi Alright. So ini benda yang sama, storage study. Okay, kita simpan, kita ambil keluar, kita buat testing. Okay. Alright. Shelf life bar formula. Okay, ada cara dia. Okay, guna moisture sorption isotherm. Ada tulis kat sini. Okay. So untuk accelerated shelf life study, okay, yang ini saya akan sambung pada video lecture yang seterusnya. Alright. Untuk video lecture seterusnya saya akan sambung tentang accelerated shelf life study, iaitu indirect method. Okay, saya akan cerita kepada korang macam mana cara nak buat. Alright. So kita stop setakat ni. Okay, saya tak nak teruskan, takut nanti korang tepu dah. Okay. Alright. So that's all for today. Kita akan jumpa untuk part 2, untuk chapter 2 ni. Okay. So yang ni saya akan namakan dia chapter 2 part 1. Okay, bahagian 1. So bahagian 2. Lepas ni kita akan sambung untuk bahagian 2. Okay. So don't worry, bahagian 2 habis je accelerated shelf life study, habislah chapter 2. Sikit je lagi, tapi jadi kita stop sebab dia agak kompleks sikit. Okay, nanti kita sambung. Okay, that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum. Thank you for your attention.